وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para imam yang berusaha nazir masjid, barisan jawatan kursenya, orang-orang besar kawasan ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini hadis yang kedua. Yang terakhir sekali yang kedua. 127. Hari ini kita mukadimahkan dengan 127. Hadis yang ke-24. Perempuan bersedekah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah, kana laha ajruha bima anfaqah, wa li zawjiha ajruhu bima kasab, wa lil khazini mislu zalika la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a." Maksudnya, apabila seseorang isteri bersedekah daripada makanan rumahnya tanpa merasakannya, maka baginya pahala dengan apa yang dinafkahkan, dan bagi suaminya pahala dengan apa yang diusahakan, dan bagi penjaga seumpama itu tak kurang sebahagian mereka pahala sebahagian yang lain sesuatu pun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni yang pertama disebut tentang sedekah. Sedekah di sini dari pihak wanita. Isteri bersedekah. Dia bersedekah makanan yang makanan dia sedekah tu tak rosak lagi, bukan basi, elok. Dia dapat pahala, suaminya dapat pahala. Dia suruh khadam tolong beri sampai ke rumah orang yang dia bersedekah pun dapat pahala. Semua tiga-tiga ni tak kurang sikit pun pahala masing-masing. Itulah hebatnya Allah Rabbul Alamin. Pertama, kita kena faham situasi masa Nabi cakap. Rasulullah cakap zaman dulu, di mana masa tu wanita tak bekerja, yang tanggung keluarga suami. Jadi wanita ni suri rumah setengah masa. Maknanya segala masak dan segala tepung gandum dan sebagainya itu adalah pembelian daripada suami. Isterinya kerjanya masak. Bila dia kerja masak, dia nampak lebih masakan. Jadi dia pun nak sedekah sebab dia tahu keluarga dia tak habis pun makan. Maka pada masa itu dia dapat pahala, suami dia dapat pahala. Itu puncanya, suami dia dapat pahala. Dan orang yang dia suruh khadam dia ataupun sesiapalah, anak dan sebagainya, yang sampai kepada penerima sedekah dapat pahala. Kedua, daripada hadis ini menunjukkan kita ni kontra dengan tarbiyah nabawiyah kepada para sahabat. Kontra macam mana? Kalau kita tengok rumah-rumah kita, ada orang tu daging kurban tahun lepas tak habis. Peti ais tu penuh, buka tu tumpah, gantung ke bawah-bawah tadi. Marah pula punya susu. Ada hal yang disimpan 2 hari tu nombor, 2 bulan pun nombor lagi sekali. Tengok, jadi akhirnya disumpah dalam peti air sebanyak ni. Habislah kita tak bersihat, makan hak lama. Yang ini menunjukkan kepada kita bahawa cara macam tu kurang afdal.
Dia yang paling baiknya lepas pada kita masak, makan secukupnya dengan kenyang oleh keluarga kita, lebihan tu sedekah. Sebab konsep macam ini belum lagi dipopularkan. Dengan sebab itu berlaku ketidakseimbangan pemakanan antara golongan yang kaya raya dengan golongan yang miskin yang sederhana. Tuan-tuan, dapatan kajian dibuat menunjukkan beribu-ribu tan sehari makanan dibazirkan begitu saja. Sedangkan berapa ramai yang makan hanya kais pagi, makan pagi. Tuan-tuan tengok restoran-restoran besar. Tuan-tuan tengok pasar-pasar malam. Tuan-tuan tengok hotel-hotel besar. Apa yang tak berlaku lagi? Dia jual, tiba-tiba tak minta dicubah itu jadi. Begitu juga makanan untuk dibawa sampahkan, cari plastik hitam buat. Tuan-tuan, di situlah kita nampak dengan keadaan macam itu, ini yang akan berlaku. Kalaulah dapatan yang lebihan daripada yang kaya ini dia dapat bagi infak kepada yang golongan miskin dan marah ini, masalah selesai. Hidup akan jadi aman. Sebab itulah tuan-tuan, antara cadangan yang baik ialah alangkah baiknya jika sekiranya masjid memainkan peranan. Maksudnya sesiapa yang nak datang ke masjid nak makan, maka masjid buka makan percuma. Utamanya fakir miskin, mereka yang ibnu sabil, musafir, atau mereka yang memang nak makan di masjid. Caranya, adanya tempat di mana di masjid ni masak nasi. Boleh 2 bilik besar yang 30 ke atau 40 orang. Kemudian jiran-jiran seluruh masjid ni, mana-mana lauk tak habis, dia transfer ke masjid. Makan bermula pukul 2. Sebab orang nak makan ni dia semayang dulu masjid, semayang dulu zuhur, sudah semayang zuhur, mereka turun bawah, mereka cetak nasi, lauk yang pelbagai yang lauk yang insya-Allah barakat cukup ada. Kalau boleh, golongan-golongan yang susah, anak-anak yatim, fakir, miskin, sehingga telah berada dalam pemikirannya, alhamdulillah, sekurang-kurangnya pagi tengah hari ini kita selesai. Ini satu hal yang cukup baik. Yang kedua, kalau kita tengok macam ni, di mana Nabi SAW nak mahu dalam satu masyarakat kita ni jangan ada pembaziran walaupun sikit. Jangan ada pembaziran walaupun sikit. Maknanya makanan-makanan yang tak habis tu. Ini dia. Sebab itu kadang-kadang orang saleh, orang yang hebat, dia jamu sentiasa. Lepas jamu. Ada seorang syekh itu tuan-tuan, dia tak pernah makan solat, melainkan jamu ketahui yang datang seantara dunia sepelusuk. Toko ni datang, toko datang. Jamu. Ini yang berlaku. Tidakkah ini satu kebaikan yang cukup besar? Ya, ini adalah satu kebaikan yang cukup besar. Macam mana dia boleh buat macam itu? Jadi konsep seperti ini menyebabkan manusia akan jadi baik, dan ini juga akan memberi satu sifat namanya sifat dermawan. Sifat ini sudah hampir hilang dalam kaum orang Islam. Orang Islam tak ada lagi tuan-tuan, melainkan sedikit sahaja yang suka berinfak fisabilillah. Jadi budayakan seperti ini, insya-Allah. Saya tak pernah tengok atas muka bumi manusia yang paling banyak berinfak lebih daripada penduduk Madinah Munawwarah, terkhususnya pada bulan puasa. Tuan-tuan tengok mereka ni macam pesta berlumba-lumba untuk beri jamaah makan. Ada saya pernah tengok seorang lelaki tua pakaiannya
jauh lebih buruk daripada pakaian sendiri. Kerana minat, maksudnya orang ni orang apa, orang ni orang darwish, orang ni orang miskin. Kerana semangat nak ajak orang makan makanan dia bawa satu tupperware warna, buka seberang, ajak 4 orang makan. Siapa tahu? Hak kaya tu saya kira lah, dengan 3-4 kawang nasi, 5-6 kawang nasi, berjujur manusia ada. Tapi yang miskin ni, walaupun naif, itulah semangat. Semangat macam inilah yang sepatutnya kita ada. Seorang ibu yang sentiasa baik bersedekah, pengaruh sifat sedekah itu akan turun pada anak. Seorang bapa yang selalu bersedekah akan pengaruh kepada anak. Jadi dia tak akan rasa lagi, oh kalau begitu kita kena sayang, kita kena sayang. Kita kena sayang kita dari pembaziran. Tetapi dalam bab kebaikan itu bukan, itulah sayang sebenarnya. Masuk masjid RM10, RM5, RM2, tak apa. Sebab ini aset akhirat kita. Tuan-tuan, kita nak laba dunia, tapi kita kena ingat kita nak laba akhirat jauh lebih daripada itu. Kalau cara ini, insya-Allah kita akan dapat kehidupan yang lebih baik. Hadis seterusnya, hadis yang ke-25. Rasulullah SAW bersabda berkenaan luasnya erti sedekah. Ala kulli muslimin sadaqah. Faqalu ya Nabi Allah faman lam yajid. Faqala ya man biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qalu fa in lam yajid qala yuridu zal hajah al madhuf. Qalu fa in lam yajid qala falyamal bil ma'ruf wa yusil syarr fa innaha lahu sadaqah. Atas dia orang Islam itu kena sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kalaulah dia tak ada apa-apa. Nabi kata kalau tak ada apa, kena kerja dulu dengan tangan yang ada padanya, dan dia dapat manfaat pada diri dia, dan dia sedekah pada. Sahabat bertanya Nabi, kalau tak ada apa, kata dia tolong orang yang susah, perlu mengkat daripada barangan dia dan sebagainya. Mereka kata kalau tak mampu lagi, beramallah perkara makruf, jangan buat perkara maksiat dan kejahatan, maka itu juga adalah sedekah. Di sini kita faham makna sedekah dalam Islam ni ialah segala perkara yang memberi manfaat pada orang lain, sedekah. Atau paling kurang pun tak menyusah orang. Kita ni menyusah orang. Contohnya orang Islam, orang yang salah dah tiga-tiga datu baru itu Musa tu pati. Ialah pati. Tapi tuan-tuan tengok, bila dia sakit, datang AIDS, datang HIV, dia dah mati dulu. 15 tahun baru mati. Dengan obatnya, dengan macam-macam kena gawat. Lebih bagus. Obat pula bukan obat dia dah pula. Bila pergi hospital, cuma dah pula. Ini apa yang menyusah orang cara tak rasa. Bincang Islam. Tapi sebenarnya ini lah banyak kali cerita. Baik. Orang Islam ni Nabi kata kena sedekah. Maknanya konsep sebenarnya orang Islam menyumbang, bukan disumbang. Ini kena rasa. Orang Islam kena menyumbang, bukan disumbang. Kita mana-mana orang berikan kita berikan orang. Syekh, orang beri kat kita lah. Jawab dia, kita masih ada dalam bentuk disumbang. Kita nak, kita boleh satu masa beri kat orang, maka itu penyumbang. Jadi Nabi tak suruh kita sedekah. Nabi tak kata orang kaya sedekah. Nabi tak kata orang berada sedekah. Nabi tak kata orang besar sedekah. Tapi Nabi kata ala kulli muslimin, atas tiap orang Islam. Hang kaya ke, miskin ke, apa kedana ke, tua ke, muda ke, sihat ke, sakit ke, pakai sedekah semua. Itu budaya Islam semua. Nabi suruh macam tu. Baiklah, ya Rasulullah, kalau Rasulullah suruh kita sedekah, masalahnya kita tak ada apa satu. Saya tak ada apa, nak sedekah macam mana? Nabi kata
dah kalau tak ada, tak payah apa lah. Nabi dah kata, tak ada apa, senyap, balik lah. Zikir je Tuhan. Nabi beri satu fahaman yang cukup bermotivasi. Tengok cari Nabi. Apa kata Nabi? Awak kena kerja. Nabi tak kata awak kena cari kerja, tapi Nabi kata awak kena kerja dengan tangan. Beza tak dengan cari kerja? Ramai orang cari kerja, bila cari tak temu, waktu jadi ganggu. Kerja. Apa beza antara cari kerja dengan kerja? Kerja ni kita kerja. Bila kita kerja tu datang dulu. Saya beri contoh analogi yang kadang-kadang kita tengok macam kawasan itu. Dia ni nama lah Ajong ke Ahlen ke, dia ada beki buruk tu, beki kereta. Anak dia ada 5 orang, anak dia kerja dia. Kadang-kadang dia tengok bila mana anak dia dah eksperimen dengan dia, pengalaman 3-4 tahun, dia tendang, hang tak sakit dengan aku, hang minta tepi dengan semua. Anak yang kedua, hang dia suka sakit. Kau ni tayar, kau ni radiator, kau ni pasang Swiss, pasang apa ni, wire, kau ni pula bahagian kita kata ekor. Dia tendang, tinggal seorang. Anak ni pergi mula-mula berkedar rezeki, dia akan datang. Tapi selepas 2 tahun, 10 tahun, dia ni berapa ramai kerja dia. Tengok konsep. Maknanya kita bukan cari kerja, tapi kita kerja. Yang masalahnya nak cari masalah. Sebab itu Nabi kata, ya amat dia ni beramal dengan Nabi. Ini suasana yang cukup hebat. Nabi suruh, bila kita kerja, ni kelemahan kita. Aku ni kalau aku dapat kerja, yang pertama aku nak beli kereta besar, aku nak beli rumah, aku nak beli apa lagi, kita semua beli. Kalau dah beli pun nak kahwin, itu je. Dapat perempuan comel, dapat kaya, okey. Tengok, kita hanya maknanya apa yang kita kata tu, aku nak ni. Nabi tak mahu macam tu. Sebab aku ni masih lagi dalam diri kita. Tapi Nabi kata, bila kita kerja, kita niat sumpah. Kita kerja ni bukan untuk kita, tapi untuk ummah. Sumpah. Wallahi, 1 sen sahaja kita sumbang dalam masjid itu jauh lebih afdal daripada 100 ringgit, 1000 ringgit kita belanja untuk diri kita. Sebab ini hak masjid, hak infak fi sabilillah, selama mana kita ikhlas. Jadi Nabi nak ajar kita macam tu. Sebab itu dalam Islam tak ada penonton. Dalam Islam mesti ada orang kerja. Kerja pun macam-macam kita boleh buat. Zaman sekarang ni, zaman yang mana kita kata kerja sudah berubah. Zaman dulu kederaan, zaman sekarang kederaan, kebijaksanaan dengan macam-macam bentuk. Tapi pengalaman, be professional, dan dalam kata buat dengan betul, amanah, jujur, semuanya itu dirangkum sekali, maka orang macam inilah orang sebenar. Tapi sayang, bukan sayang, kita tak mahu. Nabi ajar kepada umat. Sebab itu zaman dahulu, kalau tuan-tuan baca sejarah sahabat Nabi yang Allah takdirkan umurnya panjang, walaupun masa itu ramai sahabat meninggal dunia, mereka itu kaya-kaya semua. Ada yang asalnya hamba, ada yang asalnya mustada'afi, lemah, tapi mereka kaya-kaya. Sebab mereka pegang azimat apa yang Nabi ajar. Mereka ambil petua Nabi. Jadi mereka senang.
Okey, itu maknanya. Sumbang. Sahabat ada lagi dah lah, kalau memang tak ada semua tak boleh nak buat apa. Nabi kata tolong orang susah. Kita tolong orang susah. Tolong orang susah ni bukan tolong dengan keras. Sekarang ni antara pertolongan yang baik ialah pertolongan akal. Sebab ramai orang jadi kelambu mata dan tindakan tak betul. Jadi dia tolong akal. Macam mana? Datang seorang kata, saya ni masalah hutang ada. Berapa hutang? Paling kurang pun 860. Oh, gaji hang berapa? 10,000 sebulan. Bayar hutang 1,000. Memang tak tambah. Oh, bayar 1,000 sebulan. Ada lagi apa? Jadi dia butuh. Kemungkinan pada saat itu dia ada satu lagi, dua lagi rumah. Apa kata rumah tu dia jual boleh 800,000? Tutup hutang. Apa kata kereta yang banyak di rumah dia jual satu, tutup hutang. Daripada menanggung yang lain. Jadi di situ dengan cara dia diberi pandangan, fahaman, maka pada masa itu dia rasa orang tasawuf kata apa tuan-tuan? Orang tasawuf kata sebaik-baik rezeki yang Allah kurniakan kepada kamu ialah cukup untuk kamu. Cukup. Ma yakfika. Sebab kalau lebih dia jadi lain. Saya ingat kalau kita ni ada 15 juta seorang dah mari dalam masjid ni. Ustaz Zul Najib sungguh ni dah orang kaya bagi. Kadang-kadang saya cakap macam tu sebab Allah kata walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kalaulah Allah limpah-ruahkan rezeki pada hamba-Nya, dia jadi samsin di muka. Kita bawa kereta besar sikit, kereta kita. Kereta apa besar-besar sikit, Camry ke apa. Tiba-tiba kancing dipotong kereta kita. Beragak, nak start buka dia, potong. Bila potong tu tengok dulu. Masa setengah potong tu tengok dulu. Tengok dia ada langkah. Kadang-kadang ini biasa. Sebab itulah bila kita tengok macam ini, maka penting dalam kehidupan kita ada ilmu, ada kefahaman apa yang boleh, apa yang tak boleh. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-26. Nilai harta. Daripada Hakim bin Hizam berkata, aku meminta daripada Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada-Ku. Selepas itu aku minta dia, kemudian diberikan kepada-Ku. Seterusnya aku mintanya dan diberikan juga kepada-Ku. Kemudian sabda baginda, ya Hakim, inna hadzal mal khadratun ulwatun faman akhazahu bisahawati nafsi burika lahu fi aqli wa man akhazahu bi israfi nafsi lam yubarak lahu fihi wa kana kallazi yaqul wa la yashba wal yadu ya khairun min al-yadi sufla. Ia Hakim, harta ni menghijau mani. Siapa ambil dengan cara betul diberkati, siapa ambil cara tak betul maka dia tidak diberkati. Harta ni barang makan tak pernah kenyang-kenyang, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ni cukup menarik. Pertama, kita nak baca sikit Hakim. Hakim ni siapa dia? Hakim ni orang Quraisy. Hakim ni sama ada dia anak saudara atau sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Dia lebih muda daripada Khadijah lebih kurang 5 tahun. Bermakna dia lebih tua pada Nabi SAW. Khadijah dengan Rasulullah hampir 5 tahun bezanya. Jadi Hakim ni pula dia ada keistimewaan. Antaranya dia satu-satunya manusia di dunia ni
yang lahir dalam Kaabah. Mak dia beranak dia dalam Kaabah. Ini cerita sebelum Islam, cerita baru ni, cerita sebelum Islam. Satu-satunya manusia. Dan Hakim bin Hizam ni, dia ni orang baik. Tapi baik bukan makna Islam. Jadi dia ni jadi orang panggil orang yang tertinggal bas. Orang lain pakai masuk Islam, habis dia tak masuk Islam. Dia baik, tapi dia masuk Islam. Sebab itu Nabi SAW masa di Madinah kata, kalaulah Allah bagi pilihan kepada aku, siapa yang nak sungguh masuk Islam, aku akan pilih Hakim bin Hizam. Aku akan pilih Mu'tab bin Usaid supaya masuk Islam. Sebab Hakim baik. Dan akhirnya dia masuk Islam pada tahun 8 Hijrah. Lepas tu 3 tahun dia usah wafat. Kalau dia masuk dia berawal, sedangkan dia orang Mekah, tapi dia qadha balik kehidupan dia. Parlimen Mekah tu namanya Darul Nadwah, milik dia. Milik dia. Mana ada orang milik parlimen sekarang. Itu hebatnya kerja dia. Dia jual itu. Akhirnya dia infak fi sabilillah. Bila dia masuk Islam, dia pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tak boleh sendiri Rasulullah. Cuma aku bagi dia. Tak payah tengok file kemudian, tak payah kena cek dulu, tak payah kena saringan, tak payah kena meeting dulu, tak payah masuk. Tak. Dia cerita, doktor dia kata, kalau budak ini minta banyak sekali ya. Dia mau pergi lagi, minta lagi. Nabi balik lagi. Allah. Kalau kita minta banyak. Dia pergi sekali lagi, kali ketiga. Bila minta kali ketiga, Nabi tetap bagi. Tapi pegangan Nabi tak mahu Hakim diwatakkan dengan watak meminta, tapi dia nak watakkan Hakim dengan watak memberi. Maka dia bagi tahu, dia kata, hai Hakim, harta ni adalah hijau dan manis. Apa makna hijau? Lembu. Kalau dia nak makan lembu, hijau dan lembu ni dicari hijau. Orang suka menghijau. Itu bahasa. Kita duduk di sini, muncul ada bukit, nampak hijau. Jadi lain macam. Maknanya menggoda sangat orang suka. Sebab itu kalau kita tengok orang Arab yang kering kontak badui, bila tengok ada lampu kawasan hijau, oh suka sangat dia. Suka sangat dia. Allah kata, kampung kami juga akan main banyak apa hijau. Tapi dia tahu. Dan sifat harta ni adalah mana. Kita kalau sembah harta, tak apa kadang kita cerita macam mana Syekh, kereta yang terbaik sekali, Lamborghini ke, Bugatti Veyron ke, Q7 ke, sedap cakap ini. Oh sebab ni kata ada tempat buah, ni kata harganya RM40,000 lebih murah, hak nikah apa-apa, tak selesai. So itu harta. Hak jenis suka main tanah pula, kecuali tanah buah. Hak tanah, Syekh tanah sana ada buah, tanah sana ada buah, sini ada buah, sini ada buah, pakar tanah. Bahagian tanah dia, dia nak tanah. Hak jenis rumah pula, dia semua ni harta. Hak jenis ayam katik, kena ayam katik, ayam semua, ayam semua, ayam semua, ayam semua. Suka. Itu harta manusia ni macam tu. Jadi bila harta terbuka macam ni, kita ada dua pilihan. Emma kita nak ambil cara tu, maka kita akan diberkati. Percaya tuan-tuan, harta yang kita dapat cara tak betul, ghalibnya banyak masalah itu. Secara langsung, secara tak langsung. Harta kita dapat cara tak betul, walaupun kita cover lain semuanya, undang-undang dunia kita terlepas, tapi di sana tak ada satu lagi unsur namanya barakah. Yang kita duk mayang pagi-pagi, tu imam duk baca doa kunut, wa barik lana fi ma atai. Dia tak ada berkah. Bila tak ada berkah, dia akan datang laknat. Bila datang laknat, itu jadi masalah.
pasal satu, pasal satu. Ada orang tu Masya Allah, harta dia Masya Allah, Allah bagi. Kok ni Tuhan bagi, Tuhan bagi, kok ni sedang. Ada orang tu nampak banyak dapat, tapi orang ni tak selesai, tak selesai. Hak saya tak selesai, hutang sini, hutang sana, hutang sini, hutang sana. Cepat. Sedangkan kawan kita kan mungkin kena cek balik. Ada benda tak masalah. Bila cek pasti ada. Bila ada masalah. Jadi sebab itu yang penting kita kena ambil biar ada berkah. Sebab Nabi ibaratkan harta ni macam orang makan yang tak kenyang. Kita lapor yang amat sangat. Kemudian orang tanya, "Hang suka makan apa?" Kita kata nasi arak kambing. Kedai mana? Sebutlah kedai arak. Dia pun bagi kat kita, oleh kerana orang lapor sangat, saya nak bagi awak nasi arak kambing. Dia tunjuk selular besar. Kita belum leleh lagi kita. Tapi dia ambil sesudu, ambillah kat awak sesudu. Tuan-tuan rasa macam mana? Boleh ke? Tak boleh. Maknanya no. Jadi begitulah harta. Harta itu. Saya satu kisah yang saya ingat, seorang ulama besar namanya Qatil bin Sulaiman. Dia pernah hidup di zaman ramai khalifah. Jadi khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mari tanya dia, "Ya Syekh Qatil bin Sulaiman, tolong nasihat saya." Dia kata, "Tuanku nak suruh saya nasihat apa yang saya tengok ke apa yang saya dengar?" Dia kata, "Mak tengoklah dia sikit. Pengalaman masa kita tengok mata." Maka kawan dia bercakap. Dia kata apa? "Sebenarnya, wahai tuanku, sebelum tuanku datang, ada khalifah kaya yang amat sangat. Bila dia mangkap, dia mati di zaman Umayyah. Bila dia mati, dia meninggalkan aset yang banyak. Setiap anak-anaknya dapat jutaan soal. Anak dia berjuta-juta soal. Faraid tarikatnya. Dan saya juga sempat tengok seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Bila dia mati, dia hanya tinggal kurang daripada 17 dinar. Setiap anak dia dapat hanya sedina atau lebih sikit atau kurang sikit. Maknanya 80 riyal, 70 riyal mungkin lebih sikit juga. Dua-dua anak khalifah. Satu ditinggalkan aset ribuan juta, satu lagi hanyalah beberapa keping dinar. Wallahi, kata Muqatil bin Sulaiman, hanya beberapa tahun selepas itu, aku tengok anak-anak khalifah yang kaya raya ini pergi di tepi jalan meminta hiburan. Tak cukup. Habis. Wallahi, aku tengok anak-anak Umar ibn Abdul Aziz duduk tepi-tepi jalan bagi minta orang sedekah. Sebab itu kita kena tinggal anak kita dua perkara utama. Ilmu, kedua iman dan amal soleh. Ilmu saja kita baik pada juga. Iman saja bodoh juga. Tidak selesai satu juga. Jadi dua. Hak kata tiga hal itu sebahagian. Sebahagian baik. Dan Nabi menutup dengan kata kepada Hakim bin Hizam, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya kita kena ada target kita nak jadi tangan di atas. Kita kena ada target kita nak menyumbang, bukan disumbang. Bila ada target macam ini, insya-Allah orang Islam akan senang. Kita tengok masyarakat kita yang mana banyak memberi sumbangan,
maka Allah berkatkan dalam hidup, Allah senangkan dalam hidup ini. Dan inilah yang sepatutnya kita nak jadi macam itu. Kalau tidak, maka kita akan jadi banyak masalah. Hadis yang ke-27, derita hidup meminta. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma yazal rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul rahmi. Mana-mana lelaki yang sentiasa minta-minta dengan manusia, minta sedekah, nescaya pada hari kiamat kelak dia datang dalam keadaan tak ada daging pipi muka dia, macam korok. Tubuh okey, muka tak ada, maknanya hilang sifat mana. Maka akhirat meminta boleh, meminta boleh apabila syarat itu. Dia tak sangat, dia letih sangat, dia musuh sangat. Tapi cuba sedaya upaya jangan meminta. Sebab bila dah ketagih meminta, dia akan datang satu penyakit yang kronik dalam kepala otak. Kadang-kadang dia mari kepala otak orang yang jenis kaki minta banyak ni. Saya bukan nak kata siapa-siapa. Apa dia? Dia kata orang tukang beri kat dia tu bodoh-bodoh belakang kat kunci dia. Dia duduk di satu tempat, orang minta dia katakan. Sehari dia dapat 300, maka dia dapat dalam 30 hari 9 hari. Kadang-kadang dia beratur 15,000. Hak orang tukar bagi tu 1,500, 2,000. Bodoh. Jadi dalam kepala otak dia, dia rasa lah. Jadi kita kena swing pada tu, tak betul macam tu. Jadi dia kena ambil. Tak macam tu. Dia tak selesai. Ini penyakit. Kalau macam itu, maka sudah tentu akan jadi sebelumnya yang banyak mengambil kesempatan untuk tak kerja. Padahal aku kerja dunia aku dapat 30 riyal. Apa kata aku duduk comot dia, aku dapat 300 dia jadi lain. Jadi datangnya sifat kemalasan, datangnya sifat mengharapkan orang. Jadi tak betul cara macam tu. Ini keadaan yang Syekh Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumai yang saya pernah kisahkan sebelah tentang orang masuk di tangan. Dia cerita orang Afrika, dia pergi tempat orang lapor. Afrika kalau lapor semua. Sampai sebuah rumah, dia tengok orang cerita sampai sebuah rumah, dia tengok seorang perempuan dengan anaknya lapor. Dia tanya orang kata orang tu tak makan 3 hari. Kita 3 jam baru tak makan, dia 3 hari. Dia bawa lah bunyi gandum beberapa kali, bawa sekapin nak bagi kat orang ni. Orang ni kata apa dulu? Kalau kita bawa dia bawa 15 lapor. Tak. Orang ni yang apa? Saya tak perlu. Kenapa tak perlu awak lapor 3 hari tak makan? Jiran semua saya 7 hari tak makan. Apa tadi? Ini orang naik baik, miskin, paku, kedai. Siapa tahu terkejut. Allah. Kita tengok dah masa kita buka puasa, terbilang kan Allah itu tak kira kanan kiri aku cakap apa yang sepak gitu je. Apa sangat sebab 16 hari 16 jam kita. Itu bayangkan jauh sangat. Saya berhenti sekejap untuk lalu azan. Hadis yang kita bincangkan tadi jelas menunjukkan kepada kita seolah-olah Nabi kata, hai umat Islam, elakkan diri kamu daripada meminta-minta.
Kerana sifat inilah sifat yang unggul, sifat yang mulia yang sepatutnya terwujud pada jiwa orang Islam. Dan kalau ada macam itu, insya-Allah. Akan tetapi kalau mereka ini memang terpaksa minta yang naik, yang baik, yang miskin, yang belajar dan usabi, maka boleh dan kita sewajarnya sepatutnya kita bantu mereka. Tapi dalam bab macam ini, aula bagi kita ajar kepada anak-anak kita, jadilah orang yang benar-benar menyumbang, bukan disumbang. InsyaAllah ada kebaikannya. Hadis yang ke-28, bahaya murtad. Daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghayyara dinahu fatribuhu muqam." Siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah pancung leher. Mana menukar agamanya di sini ialah menukar agama Islam kepada agama lain. Adapun menukar agama lain kepada Islam tak boleh. Kenapa jadi macam tu? Adillah gini tuan-tuan. Tempat baik, kita pergi ke tempat yang lebih baik, dianukan. Tempat yang baik, pergi kepada tempat yang tak baik, maka kena tegur. Seorang ibu sayang ke anak dia ramai yang kecil lagi. Dia tahan, dia tak bagi. Sepatutnya dah sayang anak, bagilah. Dah sebab tak baik. Jadi isu murtad ni sebenarnya tak baik. Sebenarnya tak baik. Betul ke? Betul. Sebab itu kita baca dalam sejarah Islam, tuan-tuan, kita jarang dengar kita kata Tutu Imam, Imam Qom, Syekh Azhar murtad. Tak ada. Tutu Imam mesti juga tak ada. Tapi kita selalu dengar cerita Badri masuk Islam. Ada banyak. Jadi di situ menunjukkan benarnya agama Allah Islam. Ini dia. Jadi orang yang murtad ini, kenapa dia jadi murtad? Ini masalah. Antara puncanya jahil. Jahil tak tahu. Bila tak tahu dia sakit. Jahil ini penyakit yang paling parah. Antaranya pengaruh kawan. Antaranya capaian internet dan media massa yang lebih luas. Antaranya kerana terlalu merempak kemiskinan, maka dibantu oleh golongan yang lain. Antaranya kerana sudah masuk Islam mu'alaf, tapi berlaku pengabaian, ditindas, didera, dipunyai, maka dia nak kembali kepada agama Islam. Sebab itu kadang-kadang ada sebab daripada orang Islam sendiri, ada sebab daripada peribadi masing-masing. Sebab itu maksudnya murtad ni banyak. Murtad ini tuan-tuan, dia tak payah istihar. Saya istihar, saya murtad. Tak. Apabila melalui perlakuan, melalui percakapan, melalui i'tiqad, apabila berlaku macam ni, jadilah murtad. Melalui cakap, kita kata Islam tidak sesuai pada zaman ini. Al-Quran hanya sesuai pada zaman kita, zaman Nabi yang sekarang tak sesuai. Tak boleh. Itu cakapan. Ada pun perbuatan seperti kita tengok satu-satu benda, kita sembah dia, kita sujud, maka hukumnya tak boleh. Ada pun i'tiqad, kita duk rasa. Contohnya, Nabi Muhammad ni bukan Nabi akhir zaman. Syariat Nabi Muhammad ni bukan syariat betul. Kita nak menentang dan nak mengenti hadis yang tak ada. Ini yang disebut oleh Hafiz, oleh Ibnu Hajar dan kitab Az-Zawajir, dan juga Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi dengan tegas beri jawapan ini. Jadi isunya banyak, bukan satu, bukan dua, tapi amat banyak yang menyebabkan seseorang itu boleh tergelincir jadi. Sebab itu dalam Islam tegak undang-undang ni, jangan. Orang Islam zaman dulu kita tengok bukan lama-lama sana. Tahun 20-an, 30-an, 40-an. Zaman Natrah yang dipelihara oleh orang Terengganu di Kemaman. Molek dah orang putih Belanda tu Islam,
Tiba-tiba dia ambil alih pula, dah kahwin dah dengan Cik Yusof. Kemudian patah balik, jadi mengamuk, ada yang mati. Tengok itu ketika mana pro Islam. Tapi sekarang dalam Allah, dalam internet, dalam media sosial, kita tengok selamba je. Agama ni bebas, ini baik. Sebab itu kembali kepada asal balik, jarakkan dengan murtad. Bahaya akhir zaman, murtad ni macam pakai baju sambil baju. Kata Nabi SAW, badiru bil amal qabla an ta'tiya fi qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il lailil muslim asbah rajul mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbi kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Kamu kena segera beramal sebelum datang kepada kamu fitnah-fitnah di barat dunia malam. Apa mana? Dia mengumumkan. Kalau ni segi gombok di malam, rasa-rasa selayang malam, rasa-rasa bucung malam, rasa-rasa syahadah malam, rasa-rasa ninggal malam, rasa-rasa buah musang malam. Malam selama mana tempat api zaman dalam matlayak. Itulah sehingga seorang lelaki pada waktu pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Sebab apa? Dia jual agamanya dengan sedikit mata dunia. Ini power tuan-tuan. Saya semalam bertazkirah di Masjid Militer. Sudah tazkirah, saya masa itu Jumaat datang seorang Arab baca khutbah. Kemudian saya diminta untuk sama-sama makan samulah. Saya pun layanlah. Seorang Arab dan Mesir belajar di Saudi, menetap di Amerika dekat Texas dan menjalankan urusan dakwah. Semangat dia panggil Al-Maghribi Institute. Jadi dakwah jalan. Dia ceritakan saya tempat dia duduk, dia kata Allah tak dibenarkan. Hatta masyarakat Kristian pun tak minum. Jadi nampak lebih Islam daripada orang Islam. Baik. Saya tanya dia, macam mana kadar masuk Islam? Dia kata masuk Islam ni agama. Dia kisah. Galibnya orang masuk Islam apabila ada satu niskhah. Biasanya mereka sudah ada satu niskhah Quran yang terjemah dan dia faham. Maknanya agama Islam ni agama Islam. Kadang-kadang masa dia ceramah datang qis ini maknanya haji. Nak dengar dia ceramah, minta izin. Dia ceramah. Mari pula. Tuan, boleh tak saya nak datang lagi sebab saya nak dengar lagi? Boleh, tak ada apa. Kita ni bukan agama nak sembunyi-sembunyi. Ni tak boleh, ni boleh. Islam apa? Ada jawapan. Akhirnya padri ini tanya dia, beza antara kami dengan kamu ialah dalam bab Tuhan, nama-nama Tuhan. Kamu mempunyai banyak nama Tuhan. Kami cukup tertarik. Adanya Al-Aziz, adanya Al-Karim, adanya Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir dan sebagainya. Kami tak ada. Gitu. Dan katanya ada yang datang. Kadang-kadang dia buat pengajarannya hanya macam mana cara skill nak jawab ketika interview. Maka ramai yang datang, non-Muslim datang gini-gini, jawab akhirnya tertarik. Punca utama mereka masuk Islam antaranya akhlak kami. Akhlak, maknanya kalau akhlak Islam tu tak berakhlak ini memang majal, siap, enggak, memang itulah. Dia cerita satu-satu. Mereka masuk. Ya, mereka saja tak buat daripada mula tu buat masjid. Mula kembang di setengah-setengah kawasan kembang. Jadi disitulah kita faham bahawa perlu ada kerjasama supaya orang Islam ni dia faham Islam. Kita putus asa sikit tak. Putus asa sikit terjun bangunan. Putus asa sikit akan berdiri. Tidak boleh menerima kita. Ikut kekasih yang bukan Islam sebagainya. Ini semua bala. Yang ini patut diberi kefahaman yang sebenar.
Kenapa jadi macam itu? Antara puncanya kerana awalan lagi agama berkena. Bila agama lemah dalam hidup, tak akan bahagia. Agama kena kukuh, kena faham betul. Didiklah anak dengan tanam agama, kefahaman betul. Duduk mana pun orang nak buat apa, hatta mati sekalipun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang kita nak bawa. Yang lain kita tak lihat. Itulah yang saya rasa sekali itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf masih sesuai. Aku qul hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim.